Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton dan murid-murid cikgu. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam video pengajaran cikgu yang kebiasaannya cikgu akan merungkai atau mengupas tajuk-tajuk melalui buku teks sekolah rendah matematik. Pada hari ini kita akan berkongsi satu topik di buku teks tahun 1 jilid 1 iaitu pola nombor. Ya, bagi yang baru pertama kali menonton video cikgu akan sentiasa merungkai tentang topik-topik matematik melalui buku teks ataupun kaedah-kaedah mudah yang cikgu rasakan sesuai untuk semua pelajar. Jadi, sebelum kita mulakan pengajaran kita pada hari ini, cikgu ingin memberi satu pesanan bahawa video cikgu ini berkemungkinan ada yang episod kedua dia bergantung kepada topik yang cikgu akan kupas lah, ya. Jadi sebelum kita teruskan, cikgu mengajak semua penonton untuk tekan butang subscribe di channel cikgu Encik Guru SM dan tekan butang loceng supaya dapat melihat video-video selanjutnya. Juga boleh cek video-video yang telah cikgu upload. Ya, banyak pengajaran yang telah cikgu kongsikan. Boleh tonton, boleh like dan boleh kongsikan kepada sahabat-sahabat lain di luar sana supaya ilmu ini kita dapat manfaatkan bersama-sama, mudah-mudahan menjadi satu amalan yang diterima di sisi Allah. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan tajuk pola nombor matematik tahun 1. Untuk pengetahuan, cikgu merujuk di buku teks jilid 1 di muka surat 39 hingga muka surat 42, ya. Jadi apa-apa soalan ataupun contoh kebiasaannya cikgu akan kupas melalui buku teks ini, ya. Kalau ada pun contoh-contoh yang lain, tidaklah kita lari daripada buku teks. Okey. Jadi cikgu teruskan kepada slide cikgu. Kita masuk kepada pola nombor. Okey, sebelum ini kita sudah belajar tentang susunan nombor. Jadi cikgu harap siapa yang belum tonton video susunan nombor, tonton dulu supaya lebih faham tentang pola nombor ini. Okey. Sebab ini merupakan perkara yang asas. Okey. Kita berkenal-kenalan dulu dengan pola nombor. Okey, apa itu pola? Ya, selalu kita cakap pasal pola. Jadi apa itu pola yang kita faham sebenarnya? Jadi pola ialah corak tertentu dalam senarai nombor atau objek yang disusun. Dia nombor atau objek yang disusun. Kata kunci dia disusun. Okey, macam mana contoh dia? Boleh tengok di papan putih cikgu di sini. Contoh yang pertama cikgu kongsikan ialah objek dahulu. Objek yang disusun. Jadi di sini kita dapat lihat bentuk segitiga, bentuk bulatan, bentuk segi empat sama. Kemudian bentuk segitiga, bentuk bulatan, bentuk segi empat sama. Jadi apa corak yang kita dapat lihat daripada objek ini? Jadi kita dapat lihat objek ini dia ada susunan berulang, ya. Dia berulang sebanyak 2 kali. Ini yang pertama dan yang ini corak yang kedua. Dia sentiasa sama. Okey, dia tidak akan berubah warna ataupun susunan dia. Okey, jadi misalnya contohlah murid dapat ataupun jumpa contoh-contoh yang lain atau soalan yang lain. Adakah dia terikat kepada 2 susunan saja? Tidak. Mungkin dia ada lebih daripada 2 susunan. Macam di sini kita boleh tambah lagi 1 susunan. Yang pasti susunan itu perlulah sama, ya. Setiap kali dia keluar, ya. Susunan pertama, kedua dan ketiga dia sama. Okey? Itu corak bagi objek. Okey, kita pergi pula ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ialah berkaitan dengan nombor. Jadi di sini kita ada nombor 10, 20, 30, 40 dan 50. Okey. Dalam contoh ini pola dia kita dapat lihat ialah pola tertib menaik, ya. Pola tertib menaik dengan bilangan 10, 10. Ya, kita dapat lihat di sini tertib menaik bilangan 10, 10. Dia akan sentiasa bertambah 10, 10 apabila dia pergi ke sebelah-sebelah dia. Okey, dia tidak akan lebih daripada 10 ataupun dia tidak akan kurang daripada 10. Di sini kita nampaklah corak dia atau pola dia, ya. Adakah dia terikat kepada 5 nombor saja? Tidak. Soalan tergantung. Dia bergantung kepada soalan. Kalau ada yang 5 nombor, syukurlah.
Tapi mungkin ada juga yang lebih daripada 5 nomor. Contohnya macam di sinilah, kita boleh tambah lagi. Dan murid boleh juga tambah lagi lebih kepada nomor seterusnya. Yang penting corak dia atau pola dia 10, 10. Oke, jelas ya? Oke, jadi susunan nomor tertib menaik yang dibilang secara 10, 10. Oke, inilah pola dia, dibilang secara 10, 10. Oke, pola ini sebenarnya tidak terikat kepada menaik. Dia juga kebiasaannya ada yang menurun. Oke, kita tengok di papan putih ini. Jadi secara umumnya kita boleh kenal pasti pola dengan cara bagaimana? Dengan cara susunan nomor atau bentuk yang berulang. Ingat ya, yang berulang. Kemudian susunan nomor secara tertib menaik ataupun menurun. Dua-dua pun boleh. Menaik boleh, menurun boleh. Dan susunan nomor dalam gandaan seperti bilangan 11, bilangan 22, bilang 33, bilang 55, bilang 10, 10 dan sebagainya. Oke, untuk tahun 1 kita belajar yang asas dulu ini. Sekiranya nanti kita sudah meningkat ke tahun-tahun seterusnya, insya Allah dia akan bertambah lagi ya bilang dia nih. Oke, jadi inilah secara umum dia ya tentang pola. Oke, kita teruskan lagi dengan contoh daripada buku teks cikgu ambil. Oke, di sini contoh yang pertama kita ada si Frenzy dan kita ada si Dira. Jadi si Frenzy cakap saya susun 2 manik merah dan 1 manik biru berulang. Itu kata si Frenzy. Jadi si Dira cakap 21, 21, 21. Ini pola nomornya. Pola nomor dia adalah 21, 21 berulang-ulang. Jadi mari kita bantu si Frenzy untuk susun manik itu. Ada 1 helai benang, kemudian kita susun 2, kemudian 1, 2 lagi, 1, 2 lagi, 1. Jadi kita sudah ulang sebanyak 3 kali, sama seperti yang si Dira sebutkan. Dia ulang 3 kali, 21, 21, dan 21. Jadi betulkah si Frenzy buat? Mari kita tengok. Sama kan dengan susunan kita? Si Frenzy susun, bermakna jawaban kita ini betul. Oke, jadi susunan bentuk secara berulang dan berulang sebanyak 3 kali. Inilah pola dia. Ya, pola dia berulang sebanyak 3 kali. Ya. Oke. Mari kita lihat di sini. Oke, dalam contoh yang seterusnya kita ambil contoh buku teks juga, contoh yang kedua, apakah pola nomor di bawah? Di sini kita sudah bagi dia satu jawaban, tapi kita tidak pasti jawaban ini betul atau tidak, ya. Sebab cikgu letak saja jawaban ini pola nomornya ialah 38, 38, 38, 38. Jadi mari kita bantu si Ashraf dengan Sinatra. Oke, kata Sinatra kita cantumkan nomor 3 dan 8 selang-seli. Ingat kata kuncinya 3 dahulu baru 8. Jadi kita mulai dari bawah, 3 dahulu baru 8. 3, 8, 3, 8, 3, dan 8. Jadi apa pola nomor dia? Kita dapat lihat di sini pola nomor dia 38, 38, 38, 38. Sama macam pola nomor yang cikgu sudah nyatakan awal-awal tadi. 38, 38, 38, dan 38. Dia berulang sebanyak berapa kali? Dia berulang sebanyak 4 kali. Susunan nomor secara berulang dan berulang sebanyak 4 kali. Itulah pola dia. Dia susunan nomor yang berulang ya. Jadi betulkah jawaban yang dari buku teks? Sama dengan jawaban cikgu. Betul. Oke. Jadi ini contoh yang kedua tentang pola yang berulang ya. Kita teruskan lagi dengan contoh yang ketiga. Masih sama juga kita gunakan contoh pola yang berulang-ulang ya. Jadi di sini ada 3 orang pelajar. Yang seorang ini dia cakap, apakah pola nomor ini? Ini dia pegang. Kan pola nomor dia. Jadi nomor 3, 5 dan 7 diulang 3 kali. 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, tempat kosong, tempat kosong. Dia cakap diulang 3 kali polanya. Jadi kita boleh nampak di sini diulang 3 kali kan? Jadi rasanya apa jawaban dia di tempat kosong ini? Sudah semestinya 5 dan
7, kan? Dia mesti samalah, dia tidak boleh terbalik susunan dia. Jadi apa yang dicakap oleh perempuan ini merupakan kata kunci kepada kita untuk jawab soalan. Okey? Baiklah. Seterusnya kita pergi ke contoh yang keempat. Apakah nombor seterusnya dalam pola di bawah? Coba lihat nombor ini. Okey, pola apa dia? Pola yang berulang juga kan? Berapa kali dia berulang? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia berulang 3 kali. Jadi rasanya apa di tanda soal ini? Jadi mari kita tengok. Jawapan dia ialah 1. Sebab dia 61, 61, 61. Jadi, betulkah jawapan dia? Nombor 6 dan 1 disusun secara berulang. Betul kan? Pola kita, pola berulang. Nombor seterusnya ialah 1. Samalah jawapan kita. Okey, jelaskan. Seterusnya kita pergi lagi satu contoh, ya. Kata kura-kura ini lengkapkan, terangkan polanya. Dia minta kita terangkan lagi apa pola dia. Okey, mari kita tengok. Sifar 7, sifar 7, sifar tanda soal 7, sifar tanda soal. Rasanya dia guna pola apa? Kalau cikgu cakap dia guna pola berulang, yaitu nombor sifar 7 dia ulang sebanyak berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Okey? Dia berulang 3 kali. Jadi tanda soal yang pertama ialah sifar, tanda soal yang kedua rasanya apa? 7. Betul, bagus. Jadi kerana polanya ialah nombor sifar, dan 7 disusun secara berulang sebanyak 3 kali. Jadi nombor yang perlu diisi dalam tempat kosong ialah sifar dan 7. Dia sudah kasih tahu pola dia ialah berulang sebanyak 3 kali. Okey, jelaskan murid-murid. Jadi sekarang mari kita mencuba beberapa soalan pola. Okey, sebelum kita teruskan dengan mencuba beberapa soalan pola ini, cikgu akan tamatkan video ini di sini supaya murid boleh nonton di video selanjutnya di episod yang kedua. Tonton bagaimana untuk kita menyelesaikan beberapa soalan dengan cara yang lebih cepat. Kita sudah belajar tadi kan? Jadi cikgu nak beri murid-murid untuk aplikasikan apa yang kita telah belajar tadi. Jadi sama-sama murid untuk tengok di episod yang kedua, kita uji kita punya minda sama ada cepat atau tidak kita menyelesaikan masalah. Jadi sampai di sini saja video cikgu yang pertama. Kita jumpa lagi di episod yang kedua. Assalamualaikum.